they group into what? Into similarity. And then science of classifying living thing is called taxonomy. Goes to the siapakah orang ni? Aristotle began his systems of taxonomy. Dia divided organism into large kingdom. Mula-mula sekali, mula-mula history dia dibagikan dua, iaitu ada satu je. Satu benda bergerak, satu tak bergerak. Iaitu plants and animal. Then after that, this person dia start change lagi. Dia start change. Dia kata dia classify tadi tu in terms of kategori dia, in terms of taxa, and then arrange more specific to general. Okay, more specific and to general. Kemudian dia arrange lagi more specific classification into which an organism is placed in called the species. So itu adalah last stage dah tu. The next category of classification is the genus of the species. Next, in the degree of generality is the family, order, class, phylum. So, yang sama-sama semua, that's why they are called kingdom. Sebab itu tumbuhan bersama dengan tumbuhan, haiwan bersama dengan haiwan. And then this Caroline, kau nak baca apa ni? Caroline, this person dia dividekan nama tumbuhan itu known as binomial nomenclature. They have two words, okay, genus and species. Kalau you nampak nama mutaharah, bukan genus and species, itu satu saja. It's not, okay. You look at here. Why the classifications and then why we use Latin? You tengok dia kata this one digunakan because of scientists writing and speaking different language could still communicate with each other. Why? Because of if you use the same name. Example dia kalau you tengok, okay, siapa tak kenal pokok ni? Siapa kenal pokok ni? Kenal tak? Teratai. Teratai. Siapa panggil dia water lily? Siapa panggil dia water lily? Saya. Malu nak cakap saya. Malu nak cakap saya. Awak panggil water lily. Ni Dinesh apa? Dinesh Varan panggil apa? Lotus. Oh, Lotus. Ini yang duduk sepasang dengan Ahmad Muaz ni siapa? Izman. Ni Izman. Ahmad Muaz ni. Saya Izman. Izman. Oh, yang pakai baju Melayu tu. Ya saya. Baju Melayu. Dalam gambar lah baju Melayu. Ya saya. Ya, sekarang ni kau pakai t-shirt je. Nak tanya you panggil water lily ke telipuk ke? Lotus ke? Teratai. Teratai, bunga indah. Ya, itu dia. Siapa panggil seroja? Ada orang panggil seroja? Tak ada? You bro. You panggil seroja? Maut kasar, mana satu kasar? Montis kasar. Tapi bila dah kenal lagu Teratai, terus tukar nama Teratai. Terus tukar nama. Saya tak panggil bunga lotus, saya panggil Nelumbo nucifera. Pening nama. Sebenarnya tengok banyak nama. Nama teratai, nama seroja, nama macam-macam nama. Then we go to the internationally. So similarly, sama ada di negara Afrika ke, Japan ke mana-mana, all scientists call only one. They are called Nelumbo nucifera. Okay, you look at here. Siapa panggil buah mangga? Mangga. You panggil mangga. Siapa panggil dia mempelam? Saya. Hang panggil mempelam. Saya. Siapa panggil asam? Siapa panggil buah pau? Macam-macam panggil.
Saya. Hampi Kedah dia panggil mempelam. Kocok botol wudu. Ham makan pulak cecah budu hang kata. Pokok pau emas hitam lah, emas lili lah, apa punya pau lagi, namanya satu je. Siapa panggil kat sini? Apa? Mangifera indica. So that's why we use scientific names. So sama semua orang. Itu kelebihan why we use the scientific names untuk mengelakkan confusions bila kita guna different languages for the names. Okay, so itu kenapa kita menggunakan scientific name. Jangan you all duduk sengih-sengih hari ni during the final semester exam, masa presentation final year. Semua orang salah nama, scientific name pun salah tulis, and then masa final pun salah juga tulis. Don't worry, I dah tahu dah. So, you look at here. Okay, nampak tak? Nampak bro? Okay, the rules when you use the scientific names. Benda ni kadang-kadang dia bertukar, especially for the seaweed, rumpai laut. Seaweed always change every 5 to 6 years or 5 to 10 years. The names tu dia change because of this. They study yearly. They study. For example, dulu dia panggil Ulva intestinalis. Pokok lumuk-lumuk tu. Kemudian dia tukar pula. Dia tak nak panggil tu Ulva intestinalis, dia pakai pula yang dikatakan Ulva underline. Sama juga pokok yang janggut udang. Dulu dia panggil Gracilaria apuntia. Now dia tukar Hydropuntia edulis. So dia tukar, why? Because of they study yearly about that one, and then sometimes plants tu masa dia cari mula-mula tu the genetic dia tak sama dengan yang tu. So that's why dia start change tu. Kemudian datang pula manusia lain buat kerja lagi, salah, tukar pada nama lama. So as long as do you know how to write, that one is very important. And then bila dia tukar tu, tak boleh tukar Mutahharah Zakaria, you tukar kepada Harah Muta Zakaria, aku sepak nanti. So all names must be approved by International Naming Congress. So ini dia perkara yang perlu do you know. So and then kenapa? Untuk prevent duplicated names. Kalau kita tengok manusia, okay, we look at manusia. Ada ramai orang nama dalam kelas ni, sebab itulah saya keliru. Sekejaplah, namanya lebih kurang je kalau kita tengok dekat sini ni. Kecuali Samuel Rush memanglah tak sama. Umar Dewi tak samalah. So bila nama tu lebih kurang sama, Atirah pun ada, Hak Ni pun ada. So kalau manusia berbeza dia adalah pada IC. IC, tapi dalam tumbuhan tak ada satu pun nama tu sama. Kalau nama tu Halophila ovalis, memang nama tu khas untuk seagrass sahaja. Tak ada dah nama lain Halophila ovalis tu pada tumbuhan atas darat. Tapi ovalis itu boleh ada pada haiwan lain belakangnya, tapi Halophila ovalis sama nama tidak ada. Mungkin Anadara ovalis ada. Do you know Anadara ovalis? Tahu tak Anadara ovalis? Mulalah kan, muka tak pakai basi dah. Do you know Anadara ovalis? Makan suka. Kerang bulu. Yang you selalu dia tengok Anadara granosa. Anadara granosa tu yang kecil, yang besar-besar penumbuk air ni, Anadara ovalis. Mulalah kan cari dalam internet. Betul ke tak betul saya cakap? Cari ya. You ingat tipu? Tak main lah, tipu-tipu dosa. And then you look at here. When we write scientific name, ni kena ingat sampai mati ni. Nampak tak? Nampak tak ni? Nampak Prof. Nampak. Okay, you look at here. Ini adalah seagrass. Okay, dia mesti ada dua cara menulis. Thalassia hemprichae, nama dia rumput dugong. Nama tempatan dia, dugong grass. Tapi dugong tak suka makan ni, tak sedap. Dugong tak suka ni, keras sikit. Kemudian nama je dugong.
Ataupun you can write italic. Italic tu you must see here only the first word capital. The rest tu nombor yang kedua ni, H yang kedua ni tidak boleh capital, mesti small. And then Thalassia hemprichai. If you are underline, you kena break kat sini ni. Dia tidak underline straight. Thalassia sampai hemprichai, tidak. Dia mesti ada break kat sini. Kalau I ask you to write, okay, example lah, exam saya. Saya kata, okay, choose 2 scientific names of the aquatic plants. Okay, you belajar banyak ni. You belajar ada dalam 17 tambah 400 tambah 200. So you saya cuma minta 2 je. Choose 2 scientific names of the aquatic plants. Then explain in detail about their characteristic. So saya tak suruh awak tulis nama tempatan. Keladi bunting. Siapa jawab keladi bunting, example, keladi bunting, you pun buatlah dia bunting sebab tu nama keladi bunting. Bunting kat mana? And then you ceritalah ni. Seaweed ni pula dia terapung, dia ada banyak bladder. You betul lah tulis karakteristik tu, you tulis betul, tapi you will get 0 mark. Why? I'm asking you, why you will get 0 mark bila saya tanya soalan tapi you jawab tadi keladi bunting dengan seaweed. Salista, kenapa? Tak tahu. Aku PA kau, jangan malukan aku. Sebab tidak nyatakan scientific name. You tidak menulis scientific name. Walaupun betul karakteristik dia, maka automatically you not answer my question. Number 1. Number 2, if you write scientific names but you not italic, you tinggal je macam tu, you also will get 0 mark because you not answer my question. Faham? Jangan memandang sesuatu yang remeh. Example, you ada duit berapa ribu sekarang dalam bank? Dalam beg duit ada duit RM2? Ada berapa ringgit dalam beg duit? Cu kira, Azlin. Ada RM30. Tersalah tulis, nak minta duit dengan mak, tulis kakak ada duit 300. Tambah kosong lagi. Aku jadi mak engkau, tobat tak beri. Budak ni dah ada 300, nak lagi 300. Kau ingat aku cap duit. So, because you tambah kosong. The concept is, so that's why it's very important. Tak boleh suka-suka hati sahaja. Itu maksud dia dalam menulis scientific name tu must be right. Ini contoh tumbuhan yang saya culture. Bukan saya pun. I ask people to culture for me lah, my student. Okay. This is a seagrass. Ni perkenalan, you tengok seagrass tu, translation dia, nama dia rumput laut. Betul-betul you tengok rumput atas darat tu, macam tu lah dia. They have a flowers, tapi flower dia paling-paling banyak bunga dalam dunia ni, bunga seagrass paling tak cantik. Why? When compared to rose, bunga rose, cantik kan? Bagi pula kasih tu 5. I love you very much. 5 kuntum. Prof, Gap ada soalan. Tanya? Macam mana dahsyat seagrass dia tu, doktor? Apa? Dia tanya macam mana apa dahsyat seagrass tu, bunga di seagrass. Dia tak lawa pun, transparent je colour dia. Tak ada pemerah, biru, kuning, hijau, tak ada. Macam tudung air ni, gelap gelita macam ni, tak ada. Transparent saja. Sama je colour. Besar mana pun pokok you, macam tu lah juga. Why? Kenapa that flowers of the seagrass tu tak perlu colour? Because dia tak perlu attract insect. Dia tak perlu attract animal to come to their flowers to make a pollination. Agent of the pollination, tak payah. Tapi plants in the terrestrial, for example rose,
bunga kertas ke apa, they need flower to color to make sure bees, butterfly can go to their flowers and then extract people. Macam awak jugalah. Bila nak pergi dating je, apa, beria-ria smart pakai baju. Padahal duduk kat rumah macam tapai basi je aku nampak. So that's mean itulah similarly with the plants and also animal. Kalau you tengok ikan pelaga bukan main lagi dia nak menggatal kan, color bukan main cantik lagi, anak meeting tu. Kalau beruk Belanda, proboscis monkey pula, what's so special about proboscis monkey when compared to the plants? The proboscis monkey must have big nose. Bila hidung besar, maka dia akan ada bini 4 atau 5. Tapi kalau orang lelaki hidung besar tak lawa, jangan. Jangan pergi buat operate. Okay? So itu yang penting. Ada kuasa pula. Ada soalan lagi? Okay. Apa beza? You look at here. What is different kat sini The binomial names ni, Nelumbo nucifera, this is italic, this is not italic. Ni apa maksud dia? Yang akhir ni. Yang saya color ni. Apa maksud dia? Orang yang bagi nama tu? Orang yang bagi nama. So, orang yang bagi nama kita panggil apa? Kalau you kan, orang bagi nama you, siapa bagi nama? Mak ayah? Founder. Oh, founder, suka-suka hati je. Ikut dan sebut je. Ikut dan sebut je. Lagi? Mantap Wan. Author. Orang pandainya. Siapa yang pandai tu? Padahal kan kau dah belajar lah Sam. Tapi hari ni kau lupa kan? Betul tak? Memanglah. Mulai pada hari ini, bila makan je kangkung, tak sebut kangkung. Sebut apa? Ipomia aquatica. Bila makan dia, Ipomia aquatica. Bila you makan seaweed tu, you makan je, tak main nak makan seaweed. I makan apa hari ni? Calopa statularoides. Calopa racemosa. Barulah you expert daily. I'm eating Capopicus alvarezi. Kau sedap tu ayah dengar. Ya, anak aku semenjak masuk universiti, cakap dia macam bunyi orang Itali ke Latin ke apa benda ni. Marulah rasa macam bahagia. Canas 100, tak habis-habis nak makan ikan haruan dia. Tak minat. Tilapia tak makan juga. So, authors. Author ni jangan di italic. Siapa italic dia, kosong juga markah. Okay. Now we goes to this one. Any question? So far so good. Okay. Tak apa. I tak keluar pun soalan ni dalam final exam ke dalam first test ke, tak ada. I tak keluar pun soalan macam ni. Ini soalan hafal je, pahal nak keluar. Yes. Author tu kena tulis ke? Wajib ke? Tak wajib, sunat je. Tak perlu. Sunat, okay. Tak perlu darling. Dia macam ni. Okay. The syarat-syarat dia, bilakah kita perlu tulis author? Sebelum ni ada orang bagi tahu you tak? Ada tak? Tak ada. Okay. In our writing, for example, our reports. So kita tulis report, one day you become a scientist, you become officer, or when you write your final year thesis, when you write a report, kita hanya tulis author itu sekali sahaja. Where, di mana? Bila masa kita tulis, in the first yang kita nampak. For example, katakanlah kita tulis tu in the introduction, we mention about that species, kita kata, example dia, Halophila bigraeus. So in the introduction. So enough, satu kali je kita tulis. Then the next paragraph until the end, so no need to write the author tu Acheus tadi. Cukuplah sekali sahaja. Okay, another question. You tak tanya, saya tolong jawablah satu lagi. When you write, example the scientific names, atau lagi scientific name, katakanlah scientific name tu berkenaan dengan, nak tutuplah sekejap, nak bercakap dengan anda. Stop presenting. Okay.
example lagi sekali, you nak tulis nampak boleh tak saya pandai tak ni? Saya pun tak tahu. Saya main cuba-cuba je. Dan saya tak pandai konon je buat tak pandai pun tak tahu. As usual lah. Okey, mana entah ni. Nampak tak slide kosong? Nampak bro. Alhamdulillah. Kalau tak nampak tadi bahaya. Okey. Example sini Ni nampak? Nampak? Nampak bro, nampak. Nampak tu. Okey, saya memang satu lagi pantang hidup saya. Jangan sesiapa ambil tahta saya. Do you know my tahta? Prof. Bukan, Prof siapa-siapa ambil lah. Tulisan paling hodoh, Mahadewa. Tu duduk kat saya, jangan siapa-siapa ambil tau. Cantik tu bro. Hodoh macam orang buta nulis. Okay, ni kan Halafila Bikrai. First sentence tu, bila kita tulis tu, dalam perenggan pertama, for example in the introduction, we have to write full. Halafila Bikrai. Aduh, pergi ke mana dah? Tak tahu pergi ke mana dah. Nak beli ni lah. Nak beli ni, arches. Okay. First in the introduction. Kemudian bila masuk ke ayat seterusnya, you tak perlu tulis dah this one. This is not underline, ini je underline. Okay, this is authority. Author of this one, authority. Kita tak panggil author, kita panggil authority. So, kemudian bila first sentence, bila kita katalah kita tulis-tulis, kalau ayat seterusnya ini ada ayat and then kita tulis, the next tu, nombor yang kedua, kita tak perlu tulis dah nama keseluruhan halufila tu, tapi kita boleh full stop je. Halufila jarak Bikrai. Salah aja ni, B-A-C-C-R-I-I. Salah aja ni. Double I sebenarnya. Okay. So, sekali saja. Dan sambung ayat lain. Tetapi, bila you want to start, walaupun dia ada di tengah ke, di muka surat terakhir ke, muka surat tengah ke, bila you nak mulakan ayat, you tidak boleh eja macam ni. You tak boleh macam ni. Kalau ikutkan undang-undang penulisan, ni nak mulakan ayat ni ni you mulakan ayat, so you tulis ayat lain kat sini. Salah ni. Bila permulaan ayat, you kena je penuh. Ni undang-undang. Macam ni. Boleh faham? Understand or not? Yes. So, jangan lupalah sampai bila-bila. This is how to write the scientific names yang betul. So, this is very important for all of you. And then bila you pergi overseas ke, you balik ke, you kerja kat mana-mana pun, sama saja. It's the same. So, you have to follow. It's not aquatic plants only, animal pun sama. Apa beza manusia? Mau contohnya, manusia tu dia ada satu je. Sebab tu nama saintifiknya manusia apa? Apa Salistah jawab tu macam betul bunyi mulut dia? Homo sapiens. Homo sapiens. Sama ada you laki-laki ke perempuan, itulah nama dia. Tapi apa beza? Apa beza Ezman yang pakai baju Melayu merah tu dengan Banjayi? Gender? What is different? Gender? Kalau dia kecil tak nampak pun gender.
satu kalau tengok dah tua macam ni kan, dah besar macam ni, okey, satu gender sebab GE tu rambut panjang. Another things, apa beza? Apa beza? Azman dengan E. E, kau tolong jawab. Banji E, what is different between you and Azman? Might be your group member nanti later on. Ke you tak suka dia langsung? Nasib lah. Pilih orang yang you tak suka tahu dalam group. Nanti you dapat markah tinggi. Apa? Bang Jahi, what is different between you and Azman? DNA. Komboy, kau terus pergi buat DNA baru nampak terus. Kalau I suruh you buat morphologically, tengok secara mata kasar ni je, apa beza? Nak tengok mata Azman dengan mata JAB tu sama-sama sepet je. Kau ketawa dah, dua orang ni ketawa dah ni. Sama je. Apa beza? Tengok warna kulit. Itulah beza kan. Okey, tengok satu benda you tengok warna kulit. You punya parameter. Warna kulit Banjai putih. Compare dengan Azman agak sawo matang. Okey, 1 point dapat markah. Perbezaan kedua, you look at this one. Seorang tu rambut panjang, seorang tu rambut pendek. Dari segi mata tak boleh sebab mata dua-dua sepet. Tengok hidung pula, hidung kembang, hidung mancung. Tengok lip pula. Bibir besar, bibir tebal, bibir nipis. Itu cara kita membezakan. When you look at me, you tengok I, you rasa I ni besar ke orangnya? Cantik. Astaghfirullahaladzim. Aku tanya saiz, bukan. I tanya saiz. You jawab. Salah tema. Kecil You nampak I kecil Comel. Tinggi. Sedang. Medium. Medium macam-macam. Saiz comel Prof. Alah, saya tak cukup inci sebab itulah tak jadi polis. 5 kaki je tinggi. Sekali you tiup je, bila you nampak I hari Jumaat ni, you pun kata, ya Allah, kecil sangat profesor ni. Tapi suara profesor ni bila dia teriak orang, satu Malaysia boleh dengar. Sebab dulu masa student day, saya suka ragging orang. Saya boleh teriak orang tu, boleh dengar sampai ke college sebelah lah. Bukan setakat blok college satu lagi boleh dengar suara saya yang gangster tu. So it's okay. That's why I jadi manusia. Umar Ravi. Saya tengok muka hari ni baru nampak pakai colour merah hari ni. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada. Ini nak baca lah. Tak nak baca, tak payah baca. So, you jangan risau. Ini saya nak bagi tahu awak. Okay, you look at here. Ada sebab kenapa saya colour entah ni. So, in terms of this one, domain, kita ada 3 saja. One, we are called domain Archaea. Number 2, bacteria. Number 3 is eukarya. And then the biggest one, apa beza di antara semua ni? The biggest one is domain eukarya. Eukarya ni pula dia dibahagikan kepada 4 perkara penting. One, we are called protista. Number 2 is fungi. Number 3 is plantae. And number 4 is animalia. And then in terms of structure dia punya nucleus, cell dia pula, kalau domain bacteria, dia are unicellular prokaryotes, no nucleus or membrane bound organelles. And then this one, domain eukarya pula, dia adalah more complex and have a nucleus and membrane bound organelles. Itu structure dia. Okay, kalau kita tengok apa sebenarnya Archaebacteria ni. Ni nama ni. Archaea ni under kingdom Archaebacteria. So dia ni adalah probably the first cell to evolve.
Dia suka duduk dekat tempat yang ya Rabbi, harsh environments found in kawasan mana? Found in kawasan sewage treatment plants, metagenous. Dia ada thermal organic, dia duduk kat tempat-tempat yang agak-agak pelik sikit, very salty water and also acidic. So this is dia punya domain archaea. Itu PL perangai dia. So when you go to this one, kalau kita tengok pula domain yang dikatakan bacteria, they are under eubacteria. So apa ke benda this one? It is some cause ni, may cause disease. Ni penyakit-penyakit ni duduk kat situ lah ni. Geng-geng virus semua duduk kat sini. Found in all habitat. Ada semua habitat kecuali dekat dalam kawasan yang dikatakan all habitat except harsh one. That's why kalau kita tengok dia sama. Geng-geng coronavirus tu duduk kat sini kan. Sebab tu bila kita selalu cuci tangan, selalu gunakan sabun, dia tak boleh hidup dalam keadaan tu. So what's so important about this one? Important for the decomposers for the environment. So kebab, why decomposer is very important? And then commercially important in making cottage cheese, yogurt, buttermilk and etc. Why decomposers is very important, scavenger is very important. Example dia kalau you nak tengok, senang je. Cuba you bayangkan mayat. Sekejap lagi saya cerita. And then the third one is a domain eukarya. So this domain eukarya yang paling ada banyak tadi, dia ada protista, di sinilah terletaknya geng-geng algae, and then dia ada fungi, mushroom, yeast yang kita duk makan roti tu bila kita letak atas meja, lama sekali dia akan keluar dia punya fungi. Plantae multicellular plants. And then last kali animalia adalah multicellular animals. Okay. Saya nak kata tadi why decomposer is very important. Last kali tadi ingatkan saya kenapa nak cerita. So this is an example of the domain eukarya, protist, the most unicellular. Kalau you tengok ni saya ambil, kalau sebelah kiri ni saya ambil gambar orang because I'm not expert in the microalgae, I'm expert in the plants. So gambar-gambar yang lain is my photograph lah, belong to myself. So dia ni adalah duduknya protist berada di aquatic environment. So that's why dia adalah satu lagi dia some autotrophic and then others tu heterotrophic. So macam mana rupa dia? Autotrophic tu dia boleh menjalankan photosynthesis lah and then absorb sunlight to make glucose for photosynthesis and then dia ada cell wall. This is another things yang you kena belajar dengan I adalah sebelum ni pun mungkin you dah belajar. I want you to belajar lagi in terms of dichotomous key. Okay, dalam dunia ni, either you belajar animals or plants, you boleh buat dichotomous key by according to your understanding, according to your plants, according to this one an example, according to the divisions, and then goes to the class, and then yang paling bawah sekali. But in my case, I want you to do it until species. Okay, for example kat sini kita tengok contoh macam mana kita nak guna ni. This is very important. Dia kata seed none. Ini ciri-ciri pokok tu. Seeds none, plants never produce flower, produced by spore and usually in dense cluster on the back of the leaves. So ceritalah itu keadaan dia sometimes near or along. So itu dia punya ciri, karakteristik. And then in terms of roots pula, dia kata rarely lacking, stem commonly ada, leaves large and usually divided or compound. Okay, itu siapakah, division apakah begini rupa yang tak ada seed, yang dia produce spore. So division itu adalah lagi bawah daripada tu, dalam tumbuhan tu dia adalah Pteridophyta, iaitu geng-geng fern. So dia tidak ada bunga, dia tak ada tu, dia ada spore. And then dia kata seed present, ada pula anak benihnya, plants produce flowers or seed cone. Okay, or rarely solitary large seed. So yang ini pula plants not producing spore visible to the naked eye. So yang ini geng-geng division Spermatophyta. Then it goes lagi, ada flower. Tadi based on seed, ada seed tak ada seed. Okay, yang ni ada flower. Flowers present including stamen or pistil or both and usually sepals and petal. Seed dia pula tertutup, enclosed in the end ovary, become a fruits
at maturity. So ini adalah kelas apa? Dia ni kalau kita tengok semua tumbuhan berbunga yang macam ni rupa kelas dia Angiospermae. Yang kita pergi kedua pula, dalam Angiospermae tu dia ada bagi lagi, dia kata leaf net. Tengok pula pada structure net dia tu, leaf dia tu macam mana. Dia kata ada net vein, simple compound, stem bundles in the ring with the view in cross section. Dia ada cotyledon usually 2. Keyword kat situ cotyledon usually 2. So dia adalah kumpulan dicotyledon. And then dia pergi lagi ke bawah lagi, leaf parallel. Tadi net dia bercabang-cabang, leaf pula ni vein dia parallel, dia simple je dia kata. Tetapi dia pula tengok the cotyledon tu hanya satu. So ini adalah monocotyledon. Nah ini caranya. So you kena classify. That's why tadi when you already understand about the characteristic of your plants, later on you will produce your dichotomous key for your species. Your species tu kat mana? Okay, I will give you the mini project kan. The mini project tadi, masa amali kita akan buat amali. Okay, amali tu you ambil tumbuhan akuatik tu you belah. You bedah sebab you nak tengok struktur laman, you pun ambil batang dia, you ambil leaf dia, you ambil dia punya semua, you belah. When you belah tu, you take a photograph. What is the characteristic? We ambil photograph tu, you dah belah, saya tengok you punya skills. I observe your skill. Adakah you potong tumbuhan tu macam you potong ikan? Saya kata potong batang. You pun suka-suka hati mak ayah you belah batang. What is different between potong dengan belah? Mula kan? Itu pun tak tahu. Gabriel, what is different between potong dengan belah? Potong dia. Tunjuk gambar potong macam mana? Ambil pen kau tu potong macam mana Gabriel? Potong gambar. Ambil kau punya pensel ke apa ke? Nah. Lukis. Potong dia begini, bro. Potong dia begini. Nampak pun. Dia dalam. Senang dia potong macam ni, belah macam ni. potong begini, belah begini. Oh, belah begini, potong. Begini, belah. Tak, terbalik. Terbalik apa? Cuba kau tengok sini. Begini, potong. Begini, belah. Betul lah. Betul lah. So sekarang ni, when I ask you, I kata potong batang. Jangan kau pandai-pandai ambil daun. So itu skill. So that one tu bila you ambil, you potong dalam amali, you tangkap gambar and then you simpan gambar itu untuk tujuan you punya mini project. But after that, you still lagi ada left tumbuhan di atas meja tu, you have to make herbarium. So you buat herbarium. That species tu become your mini project. Kan saya minum kopi 3 in 1. I'm not drink kopi tak sedap. I tak suka kopi I suka kopi susu. I tak suka apa? I suka nasi. Pagi ni dah makan nasi. Tapi makan nasinya sikit sebab nanti gemuk. Tak boleh gemuk nanti sakit kaki. Bukan tak lawa, sakit kaki. Saya listah, dah tua. Sakit kaki, sakit lutut. You must understand the concept orang tua-tua. Okay. Boleh? Itu is very important for you all. So, sekarang ni tak nampak? When I ask you this question, I give you for example. Example dia lah. Soalan saya senang je. Example my question. You have been conducted many, you have been identify 100 species of aquatic plants. Saya kata. Then, I pun tulis kat situ. By using this name, saya pun tulis Halophila ovalis, Soneracia cassiolaris. Example ni. Then, saya beri nama lagi Ipomia aquatica. Then, I beri lagi nama. Tak seronok lah nama tu pula tu. Saya bagi pula nama Limnocaris flava.
Lotus tu, saya tak tukar nama tu, saya pun ambil ada apa? Nempia pubescens. By using 5 species above, I want you please buat dichotomous key for that species. Tu je soalan saya. Apa yang nak buat? So, mulalah you start fikir. Nombor 1 konsep dia, you kena tahu. Yang saya sebut tu, Halophila tadi tu binatang apa? Kan? Kena tahu. Dia seagrass ke, seaweed ke, mangrove ke, freshwater plants. You kena tahu kategori dia. Number 2, you kena tahu pula. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Daun dia tu, dia ni monocotyledon ke dicotyledon? Nombor 2. Nombor 3 pula, you tengok. Subhanallah, la ilaha illallah. Is it they have a flowers? Not. You kena tahu lagi. Tu semua tu you must understand. Then I will give you 10 marks. Then I ask you, please open book text to find your answer. So pula buka book test tu. But hujung jawapan tu, please draw the special characteristic based on your practical. And then tak boleh tiru from internet. Sebab I ask you to draw pakai pen and pencil. Then capture the photograph, send to me. Nak dapat 10 je padahal boleh tiru kaki langit. But you don't know how to, because you don't understand nak buat benda ni, maka you tak boleh buat. So that's why ini yang dikatakan you dah sampai ke tahap yang dah tak dewa sikit dah. It's not copy and paste from the notes, from the lecture note. But you have to understand the characteristic of the plants, then you apply, you analyze tadi tu, you analyze tu, oh ini pokok apa, tumbuhan jenis apa. When you already analyze, you can differentiate between species. And then you can develop your dichotomous key. Boleh? Itu sebenarnya. Nampak sekarang ni macam susah. Tapi bila masuk ke semester minggu ke-7, semua orang pandai dah. Dah tak payah belajar, boleh tutup kitab dah. Because everybody pandai. Don't worry. Minggu terakhir kita akan belajar makan. Minggu terakhir, minggu 13, minggu ke-14, each of you have to test, ni kena rasa dengan lidah the aquatic plants. Macam mana rasa cotyledon ni pahit ke? Macam mana rasa lotus tu sedap ke? Macam mana rasa bunga tu sedap ke? Mulalah kan? You tahu tak kenapa Vietnamese tu kurus? Why Vietnamese kurus when compared to the Malaysian people? Because every day they eat apa? Lotus, bunga kebangsaan dia tu. Okay, I tanya you lagi soalan. Agak-agaknya plants in the world ni asalnya daripada mana? Is it asal daripada atas darat atau asal daripada dalam laut? I tunjuk dah tu gambar. Tumbuhan di atas darat ni agak-agaknya the origin dia come from where? Cakap seorang. Dalam air. Dalam air tu dia ada 3-4 jenis tau. Warna merah, warna biru, warna hijau. Agak-agaknya mana? Yang naik ke atas tu. Yang warna hijau. Kenapa you kata yang warna hijau? Sebab dia perlukan cahaya. Oh, sebab dia perlukan cahaya. Habis yang duduk dalam laut warna merah tu tak perlu cahaya? Saya tak tahu. Dia duduk dalam warna merah tu because as pigment. Dia memang memerlukan cahaya juga. Kalau tak, dia cannot photosynthesis. All plants mesti berfotosintesis. Betul tak? Dia ada kloroplas kan. So, kenapa yang you katakan hijau? Why? Because of their habitat. Betul dah you kata hijau tu. Kalau kita tengok, kita pergi ke laut. Bila kita tengok kita pergi ke laut. Actually when we go to the laut tu, kita pergi ke dalam air. When kita tengok, tepi gigi air tu adalah tumbuhan yang yang melekat dekat tanah-tanah tu adalah yang colour hijau. Yang pergi you ke dalam sikit warna perang. You selam dalam lagi adalah warna kemerah-merahan or brown. You all semua ni boleh diving ke? All of you a diver? Gap boleh.
Jeb dia boleh? Kau selam mata Boleh katil je. dulu. Ha? You boleh swimming? Lo, you boleh swimming? Swimming boleh. Gap kata dia pun boleh. Ya, boleh. Boleh bro. Kalau you all tak boleh swimming, macam mana ambil aquaculture? Sam lepas ni bila nak online. Berenang online. Berenang online saat lagi aku balik ke laut. Saat lagi saya suruh pergi ke laut nanti. Berenang online sungguh lah budak ni atas katil. I orangnya bekerja dalam laut. Laut tu adalah rumah saya nombor 2. Oh mak, since masa saya kecil, saya tak ambil kelas renang. But I pro renang because of rumah saya tepi sungai. Nak pergi sekolah, wajib mandi sungai. Terjun sungai, naik terus. Tak ada sabun. Kalau pakai sabun nanti lambat pergi sekolah. So, what is different, saya kata tadi dari mana asalnya tumbuhan itu sebenarnya for your informations, plants itu come from the lautan dulu. So, itu sebenarnya. So, janganlah rasa macam takut sangat dengan tumbuhan. Sebab without fibers, kita tak boleh nak buang air. Tahu tak? So very important fiber. So ini kalau kita tengok dia adalah from daripada algae tadi tu yang colour hijau. Kemudian barulah dia naik menjadi fresh water, goes to the lower plants and then lastly become a higher plants. What is different between higher plants and lower plants? Later on kita tengok. So kalau kita tengok from the green algae to the plants, kalau kita tengok dia daripada chlorophyta, chlorophytes tu pergi kepada xerophytes tu, then they go to the liverworts iaitu lumut hati, then hornworts lumut tanduk. Masa you sekolah-sekolah dulu you belajar, you go to the mosses. Mosses adalah lumut tu, then club mosses, fern and allies goes to the gymnosperm, and last sekali is a monos yang dikatakan angiosperm. So in terms of marine plants pula, kita ada 3 perkara. This one is plantae. This is number 1, paling tu adalah brown plants, red plants and green plants. So in other words, we are called red algae, chlorophytes tu is a green algae, and then brown plants actually is a Phaeophyta. Or nouns, we are already changed. It's not we are called Phaeophyta anymore. We call phylums Ochrophyta. So this is a new yang you have to understand. So in terms of very specials, dia duduk kat mana? Aquatic environments tu kenapa dia boleh hidup? Dia boleh relate dengan ikan, dengan apa, dengan air tu. Why? Dia punya temperature in water change slowly and not so extreme as temperature change on the land. So that's why dia boleh hidup kat situ. And then water supports the bodies for their living things. Dia tak perlu pun air tu untuk tujuan dia nak absorb. Dia boleh bertukar udara, boleh bertukar oxygen in the water nicely. That's why they become special. And then living things that live in the water are not in danger of dehydration. So dia tak perlu ada tu. Why? Because of their environments in the water. Then water is more dense than air. Light does not penetrate far into water. So they are create that need to move swiftly in water, develop streamlined shape. So that's why dia punya the characteristic tu ada. So in terms of the mediums, dia boleh kita katakan mediums of aquatic plants itu dia ada 2 perkara penting. Dan kemudian ni menjadi 3, iaitu one we are called marine, another one we are called freshwater. So activity whatever, that's why we are called oceanography and limnology. Then goes to the brackish. So ini yang kita katakan brackish or estuarine. Ini yang adanya lagi mangrove. So itu yang dikatakan you cover everything. Freshwater, marine environment and also brackish water or estuarine. So that's why in terms of ecosystem, freshwater ni marines dia tengok dia punya keadaan dia pada depth dia ke ataupun secara mendatar. This is the organisms in the water environments
We have many fish species, tiny plankton organisms, plants, animal, amphibian, and also mammals. And then in terms of freshwater, lakes or ponds pula, dia ada zone-zone dia juga. Dia call littoral zone, limnatic zone, open water profunder zones, and benthic zone. So each zones actually have the different species. However, if you read a book, dia kata zon di negeri Kelantan, tasik dia di zon ini ada ini. Walau bagaimanapun kalau kita pergi kepada tasik di Indonesia, zon yang sama ada spesiesnya lain. It's okay, betul. Why? Because the plants have to adapt to the environment. So, ini you akan belajar dalam ekologi. Ya. Semestinya you ambil ekologi akuatik juga kan? Is it? Hello? Yes, Prof. So saya tak payah ajar ni, ini untuk you punya simpanan. Untuk you punya simpanan supaya you tahu. So aquatic environment or marine environment itu kalau kita tengok dibahagikan tumbuhan tu duduk di mana? 5 categories. So number 1 dia in the ocean, betul-betul dalam laut. And then this one, the number 2 is seashore types. Dia duduk dekat kawasan pasir. Tu sama ada dia rocky ke, berbatu, muddy or sandy. And then they goes to another thing is plant usually together with the environments we are called seagrasses and seaweed. And it goes to the coral reef. That in the coral habitat, the coral environment usually ditumbuhi, grow by the seaweeds and adalah 1 atau 2 species of seagrass. Yang boleh hidup bersama dengan coral reef. But seaweed, yes, because of they are zooxanthellae, they symbiosis each others. And then the last area actually we are called estuarine or brackish ecosystem. This brackish ecosystem usually dia ada pokok apa? Mangrove, seaweed and also seagrass. So ada 3 tu. Kalau ocean, of course seaweed and seagrass. Kalau in terms of lautan. However, for this one, tak payah tengok tu, 5 layers semua. Kalau in terms of freshwater, dia ada 2 cara saja. One, we are called lentic habitat, meaning that the still water, dia tak bergerak-gerak, stagnant, dia ada beberapa zone di situ. And then another things is habitat we are called lotic, iaitu flowing water. For example, rivers, streams and so on. Okay, this is kalau you tengok in pond, yang dikatakan stagnant or still water tadi tu, kita tengok on the top, kita tengok atas tu you akan nampak spider lah, yang berenang terbalik-terbalik tu lah, you akan nampak burung lah, katak lah, dragon, everything tu berada di atas permukaan air. But when you go deeper, selam sikit, sebab itu you can see the plants tu, iaitu sikit saja dah yang dikatakan microalgae. Yang ni makro ni plant. Ini adalah tumbuhan ni. Macam ais krim ni adalah Typha angustifolia. Boleh makan, boleh buat pilo, boleh buat bunga. Itu kegunaan dia. And then lastly, boleh buat kertas. Okay. Dalam air ni pula ada water snail. Ada macam-macam. And then dalam kawasan yang dalam sedikit tu adanya submerged plants, iaitu yang dikatakan Blacksia, Hydrilla, semua tu berada di dalam situ. So this is, kalau yang ini pula yang dikatakan dalam kolam ni, kalau you tengok, I ambil gambar ni adalah di depan kolam engineering, ditumbuhi oleh pokok tumbuhan akuatik. Yang gambar pertama tadi tu, actually that one is a floating plant, Luidia ascendens nama dia, bunga dia putih. Bunga dia putih, boleh juga dijadikan sayuran. Kita dah kaji pun dia punya tu, tetapi lagi bagus saya gunakan benda tu untuk buat kertas. Okay, this is yang dikatakan allotic flowing tu ada dekat stream, ada dekat canal, ada dekat di kawasan sawah-sawah padi. So you can see here for example, you ada yang duduk di dalam air, yang ni adalah emergent. Why? Because of the leaf and flowers di atas, manakala akar di bawah. This is yang dikatakan marginal or half marginal. Why? Dia duduk di tepi-tepi kawasan basah. So this is the
the kawasan ni ada air masuk, air keluar because of adanya air pasang surut. So this more or less dia fresh water plus yang dikatakan brackish water. So ini yang dikatakan structure of the pond. Orang tak lukis kolam tu, saya kata lukis kolam untuk menunjukkan apakah nama spesies-spesies yang terdapat pada kolam tersebut dan terangkan apakah ciri istimewa bagi setiap bahagian. So kalau you tengok yang duduk di atas ni, jangan duk salah buat lawak dengan saya. Yang duduk kat tepi-tepi ni adalah geng-geng yang dikatakan emergent, bukan emergent di dalam. Yang ini emergent lah. Kenapa emergent yang ni? Sebab dia duduk akar dia di bawah, ini air dia. Similarly with this one. So sama kalau dia duduk di dalam ni pula, dia dikatakan submerged. Kalau yang ni pula dia duduknya adalah dikatakan floats di bahagian atas. Kalau nekton, periphyton tu adalah juga haiwan ataupun tumbuhan yang duduk di situ. Nekton tu macam ikan lah, benda yang bergerak-gerak. So yang duduk di bawah-bawah ni adalah geng-geng benthos. Tapi saya tak cover that benthos, saya cover plants only for this subject. And then other than that is a brackish water environment. Syuri ni kalau you tengok riverine kat forest ni, time air pasang you only can see the mangrove, but when during the orang kata low tide, you can see in that particular area might be you have seagrass, might be you have seaweed. So that's why last year final year student saya buat berkenaan dengan macroalgae in the mangrove area. Very interesting. Why perkara tu kita kaji? Kenapa kita kaji microalgae in this one? Untuk kita mengetahui kenapa ikan bila dia nak membiak, betul tak? Bila dia nak breeding, dia pergi kawasan mangrove. And then that mangrove tu ada banyak makanan kan? So what is the special seaweed yang ada di situ yang menyebabkan ikan tu pergi kat kawasan mangrove? So alhamdulillah, I think student tu dapat A kot. Dia biasalah time nak minta tolong tu berwira-wira. Tapi bila dah dapat result, ucap terima kasih pun tidak lah untuk hang lah. Aku halalkan segala-galanya. As long as you are happy, okay je pada saya. Sebab konsep saya bahagiakan orang, maka kita akan bahagia. Memberi itu lebih baik daripada asyik menerima sahaja. This is my principle. Any question? Ada soalan? Saya nak tanya soalan lah kalau tak ada soalan. Ada soalan? Hello. Ada soalan tak? Yes, saya Prof. Okay. Yang tentang why decomposer penting tadi tu. Why decomposer penting? You tengok pernah tengok orang mati tak? Pernah ada saudara-saudara mati tak? Ada? Tanya you all ni, ada dalam ahli keluarga you dah meninggal? Ada? Ada. You tengok during coronavirus. During coronavirus banyak kematian. Macam daily ada kematian kan? Betul? Can you imagine if tak ada decomposer, tak ada agent scavenger tu yang nak decompose semua mayat-mayat tu. Bayangkanlah mati satu hari 10 orang, sikitnya 1000 orang. Bila you tanam tu, mayat tu tak reput-reput. Duk macam tu je 10 tahun. Digali pun macam tu je muka. Lepas tu masa dia mati tu sengih macam tu. Last kali dunia ni dipenuhi oleh mayat. If tidak ada decomposer. That's why it's very important. Actually, all organism in the world, either virus ke bakteria ke, semua tu ada dia punya kepentingannya. But people yang paling tahap dia, yang darjat paling tinggi in the world is a manusia. Yang ada akal fikiran. That's why we have to use kita punya knowledge tu, kena tahu. That's very important, kena tahu mana satu yang dikatakan orang-orang scavenger, mana satu geng-geng decomposer, mana satu geng-geng yang bila you makan tu beracun. Siapa pernah makan buntal kat sini? Pokat geling. Tak pernah.
Siapa pernah makan buntal ikan apa yang beracun tadi? Okey, obor-obor. Obor-obor Obor-obor Jellyfish. Pernah. Jellyfish. Siapa yang tak pernah, sushi. siapa tak pernah makan buntal ruginya dalam hidup? Ambil pula bachelor aquaculture. Rasa ikan buntal lebih sedap daripada ikan patin. The flesh tu. Do you know how much price of the ikan buntal? RM80 per kilo. We compared to your patin, baru 30. Betul tak? Udang galah baru 38, buntal 80. Ui, sedap. Sebab itulah saya sihat sebab makan buntal. Racun-racun tu, of course I know how to take out the racun. I tak makanlah racun, nanti bunuh diri. Okay. Sekarang ni pergi kepada chat. Mana chat Okay. Each of you sila tulis satu nama tumbuhan akuatik yang anda tahu. Tulis kan? Mulalah kan? Tadi aku sebutkan banyak. Tak apa, local name pun tak apa. Kelp, anggur laut. Tulis. Lagi tiru aku, Nelumbo nucifera, Thalassia hempericai. Lagi mau tiru gue. Cari hak lain. Latuk. Anubias, wah, tengok Anubias nanam dah salah tulis dah tu. Kangkung, hydrilla, duckweed. Tulis. Azolla, boy. Kiambang. Okay, betul. Gamat. Tumbuhan ke gamat tu? Astaghfirullahalazim. Kasar. Bangun. Padi yang orang dah sebut tak aci. Seaweed tu banyak. Seaweed tu banyak juta-juta. I suruh bubuh satu. Tak jawab soalan. Seagrass banyak. Ada banyak belas-belas. Tak jawab soalan. Lumut. Lumut apa? Lumut banyak. Lumut tepi pantai. Apa? Lumut apa? I duckweed dah 2 kali. Amboi. Nama serupa. Palotus, lotus. Palotus nanumbu. Okey, Halophila bikrai. Sebab tadi saya dah bagi contoh. Dah lah aku bagi contoh. Salah pula tulis. Java fern, okey. Hydrilla, tadi dah ada. Hydrilla spesies ni, Hydrilla. Mashita, bangun. Kalau dibunting, suka bunting. Pistia stratiotis, teratai. 2-3 kali duk sebut teratai pas teratai seloja. Pas seloja nelumbu. Oi. Anubias. Otoletius, sama tadi. Anubias nana. Kabomba, okey. Kabomba spesies flame moss. Nak dapat 38 ni. Dapat 38 ni. Bukan satu. Aquatic banana plant. Okey. Ahmad Samsudin baru mari. Astagfirullahalazim. White water lily, okey. Wolfia, okey. Okey. Lagi. Mulalah kan cari dalam internet. Tapi rumah tak ada ke? Nopar. Mau carilah internet. Red ke bomba? Okey, boh lah. Ni bubuh. Boy. Tahu ke tu Ceratophyllum submersion, Cytophyllum demerson tu? Tahu ke? Kemen bubuh je. Ni memang kau ni kangkung ah. Typha domeng je tak pernah aku dengar pun suka-suka je ni. Arrowhead, okey. Bubuh. Brown algae, ya Allah banyaknya. Brown algae tu ada 200. Aku suruh bubuh satu. Olympia rubra, okey. Bubuh. Pokok salem. Ulam salem. Aquatic plants tu. Lugia species, boh. Ada lagi siapa tak sebut ni?
Muaz, mana kau? Muaz. Spek mata besar dah. Saya yang latuk tu. Oh, kau latuk. Saya latuk. Makan sedap. Dia latuk saya Arrowhead. Kau Arrowhead pun boleh makan juga. Dua saya tak makan lah. Haziq. Kau Haziq, nama tu anak saudara aku tu. Hari-hari aku panggil kau. Atirah anak buah juga. Hari-hari aku panggil sekali. Atirah. Sekejap aku panggil Atirah. Honor sama tak ada. Okey. Tak dapat ni. Sekarang ni, I want you. Okey. Wakame amboi, wakame nak cari kat mana? Dia beli kat kedai. African waterfront besar kau. Victoria, ya Allah besar pokok kau nak ambil kat Sabah. Kena pergi beli kat Sabah. Itu boleh jadi sampan. Pokok tu. Kalau kita rasa nak naik sampan, kita naik tu lah. Nak pergi Sabah, boleh kayuh pakai tu. Tidak lah. Dekat tu, pakat cari belakang ni. Ni muka teduh ni mana? Nur Saadah, kau dah jawab belum? Sudah. Yang Nurul jawab belum? Dah jawab. Sudah dijawab dia. Anis, kau dah jawab belum? Okey, disebabkan ni lah pokok yang you tahu, I kutip ni semua. Siapa yang tak tulis ni, I kira dia tak hadir hari ni. Siapa yang tak tulis nama ni, dikira tidak hadir. Baik tulis sekarang. Baik tulis sekarang. Bro, laptop saya tak boleh pakai. Phone saya pun mati. So saya kat you tulislah dekat orang lain tapi belakang tulis dah. nama you. Aku dah settle. Okay. Kau lah kat mana lu? Tak kreatif You must be kreatif. Pokok pegaga okey lah. Azola, 12 kali Azola kau bagi makan kan jadi anak ayam. You tahu tak Azola tu diberi makan kepada ayam. Dengan lembu. Maka ayam dan lembu akan sihat walafiat. Maka kita boleh makan ayam tersebut. Wah, siapakah tukang bela Azola? Orang Indonesia. Di manakah dia bela Azola? Dia bela dalam sawah padi. So dia buat, kali ni aku tanam padi. Lepas tanam padi, dia tanam Azola. Kemudian, tanam Azola, 3 minggu harvest. Gabriel panggil dia Gabi. Arrowhead, Azman, latuk. Tak habis-habis dengan latuk. Muka pun macam makan buku latuk lah. Muka macam makan latuk. Jahat aku ni. Dah habis dah. Okay. Semua orang ada handphone? Semua orang ada handphone? Ada. Bagus. Ada. Sayangnya kau. Azan punya dah mati. Alah mati nanti. Apa orang kata, tanamlah kat kubur. Kan charge lah bateri tu. Itu pun aku nak kena ajar ke? Prof, saya punya kabel rosak juga ni. Dia tak boleh buka. Alah, buang ke laut lah. Kalau rosak semua buang ke laut, kita buat tukun. Nak, boleh tangkap udang, tangkap ikan. Engkau handphone apa? Handphone apa rosak tu? Nokia Lumia. Alah, Nokia. Okey lah tu. Itu first handphone saya tau, Nokia. Okey, kemudian you dah tulis semua kan? You dah tulis semua ni. Dengan menggunakan handphone ni, saya bagi tempoh ke awak sampai malam. Kan nak charge handphone lagi, nak charge semua kan. Saya bukan buat sekarang. Sampai malam. I nak you tulis, okay, contoh dia nama tumbuhan akuatik yang komplit dengan scientific name. Okay, komplit dengan scientific name dan terdapat di Malaysia. Mak engkau, ni siapa ni yang bebel-bebel ni, yang duduk sama dengan Afif ni? Afifi ni yang tak bertudung siapa nama? Yang bebel-bebel daripada tadi lagi ni Kau ingat aku tak dengar, aku tak nampak? Siapa nama?
Yang duduk bersama dengan Afifi ni? Eli San Martin. Oh, ini Martin. Ada je nama Elsa Martin. Kau, aku dah ingat dah. Okay. I ni seorang yang observer, for your information. I tengok orang, I tahu you siapa. I'm taxonomist. So that's why I have to understand plants and people. So when I understand plants, of course, I will understand people. I boleh baca hati you. Bahaya So jadilah pura-pura dengan saya supaya saya tak ada dapat tahu apa yang isi hati awak. Okay. Balik pada soalan. Setiap orang wajib menulis memilih satu nama spesies tumbuhan akuatik. Okay. Scientific name. Tumbuhan tersebut hendaklah ada di Malaysia. Discuss dalam grup besar. Sebab hari Jumaat, you akan send dengan saya adalah ahli grup yang kecil. Kan? Your group member. Now, dalam grup besar yang saya buka tu, mula-mula saya suruh si Listah tu, thank you very much, yang jadi admin, lepas tu saya dah buang kuasa tu. Saya ambil kuasa saya seorang-seorang je. Supaya you tak boleh usik harta saya. Dia become hak saya dah tu, online tu. Tak jadi hak you dah. You keluar daripada sistem, you tak ada markah. Because kita akan ada dalam grup besar. Each of you must have different species. That species must ada di Malaysia. Tulislah yang mana-mana you nak tulis. If that species tidak ada di Malaysia, you tidak boleh buat aktiviti tersebut. Dia ada main macam permainan berantai. Boleh? Faham tak? Hello, darling. Faham, Prof. You nak panggil makcik pun okey. Rasa macam serabut panggil prof makcik. Okey. Dah tua pun. Tak ada salah pun. Makcik pun power juga. Kau pandai dengan you. Tak ada apa. Okey lah tu. Makcik pun makcik lah. Setiap orang dikehendaki memilih satu spesies tumbuhan akuatik sama ada tumbuhan air tawar atau air laut menggunakan scientific name. Tumbuhan tersebut hendaklah terdapat di Malaysia. Nama spesies ini hendaklah ditulis di dalam grup apa? Grup WhatsApp AKU 3106. Apa nama grup WhatsApp kita? Apa nama grup WhatsApp kita? SAM 2 2020 2021. SAM 2 2020/21. Hantar jawapan anda pada jam. Boleh ke malam ni ke tak sempat? Ke nak besok? Besok. Besok pukul berapa? Besok. Besok malam. Besok malam. 10 malam. Pukul 7 dah malam. Nak pukul berapa? 12. Pukul 6. Amboi. Oh, gedebe kata orang Kelantan. Seorang tu nak pukul 6 je. Ay, bagilah. Baik punya hati. Pukul 10 malam boleh? Boleh? Alhamdulillah. Boleh. Boleh, Prof. Okay. Thank you, Prof. Sambil-sambil makan nasi, sambil-sambil ngurat tu, bagilah. Boleh? Boleh. Alah, Boleh. kalau tak boleh pun, paksa dah boleh.
Nah, tu soalan dia. Nampak tak? Baca. Baca. Itulah soalan anda. Prof, yang plan tu nak kena native ataupun introduce species boleh juga? Suka hati, as long as dia aquatic plant, native ke, introduce ke, as long as dia ada di Malaysia. Boleh? Tak ada orang marah pun. Cik, tak ada orang marah pun. Tapi bila I Google tak ada, jaga kau. Sebab dia berkait. Cik, dia berkait. Lepas ni, anda kena tahu benda tu. Sebab anda akan buat aktiviti menggunakan benda tu. Itulah nyawa you. Dan nama anda, itulah nama anda. Bila saya sebut tu, ingat dah. Si listah pokok dia apa nanti? Kita tengok nanti. Pokok apa? Okay, any question? Faham? Tak ada soalan? Ya Allah, pandainya grup ni. Prof. Ya, Dahlia. Yang seaweed tu tak kisah fresh water ke marine ke macam tu tak? Tak kisah. Namanya seaweed, darling. Kalau sebut seaweed, dia tak ada fresh water. Salah faham. Okey, Prof. Kalau kita sebut seaweed, maksud dia memang duduk dalam laut. Kalau kita kata duduk dalam air tawar tu, kita panggil dia algae. Boleh? Itu benda baru satu lagi saja. Okey. Tak ada kuasa, tak ada kuasa. Tak ada soalan dah. Dia tak boleh belajar lama-lama, nanti pandai sangat susah pula. Tak ada dah? Tak ada soalan? Itulah soalan tadi kan? Okey, saya sebut nama Kok awak ingat. Saya sebut nama. Tumbuhan-tumbuhan ni. Kok ada terlintas dalam kepala otak you kena cari karakteristik dia. Jangan you tahu nama je. Sebut. Pistia Tratosis, Hydrilla verticillata, Black Star oberti, Halophila bicera, Halophila ovalis, Halophila decipiens, Halophila spinulosa. Lepas tu apa nama lagi? Gracilaria edulis, Gracilaria Hydropuntia edulis. Hydropuntia edulis, lagi Ulva reticulata, Ulva intestinalis. Banyak ni. Nak sebut apa lagi ni? Nalumbo nucifera, Nempea pubescens, Nempea nocheli. Okey, saya sebut lagi. Macam-macam ni. Yang saya sebut boleh, tapi you kena kenal tumbuhan tersebut bila saya panggil. Bila you bubuh nama tu, you make sure you tahu. Then saya sebut lagi apa dia. Sonaresia cassiolaris, Rhizophora apiculata. And then Nipa fruticans, Typha angustifolia. Apa lagi banyaknya dah sebut. Black Star dah tadi. Yang boleh makan lagi apa? Sargassum polysystem, Calopa sertularitis, Salopa racemosa. Apa lagi yang boleh dimakan? Capapicus alvarezii, Azolla boleh makan, binata. Cara zelaneca boleh goreng sedap. Semua tu saya boleh makan. Yang saya pakai perfume adalah daripada lotus. Boleh dijadikan perfume. Bukannya dugong je makan benda tu. Okey? Tak ada puasa, tak ada puasa. Tak ada soalan, saya nak berhenti ni. Saya nak pergi dating kejap. Nak pergi dating, ada final year, bukan final year, international student jatuh cinta dengan saya. Nak berjumpa dengan saya. Saya pun tak tahu kenapa. Ada soalan lagi tak? Nak berhenti ni? Okey, hari Jumaat sila bawa pen, bawa pensel. Okey, hari Jumaat bawa pen, bawa pensel, bawa kertas.
Pen, pensel, kertas. And then of course, you punya handphone. Kenapa? During Friday ni, I will teach you the characteristic of the plants. Macam mana rupa tumbuhan itu, dan kita akan berjalan-jalan sepanjang di fakulti kita ni. Make sure pakai kasut yang jangan sakit kaki lah. Sebab saya akan suruh anda berjalan tepi pagar, berjalan kat situ and then collect tumbuhan, ambil gambar, and then you cerita in terms of rupa tumbuhan tersebut according to notes yang bakal I beri. Boleh? Okay, kalau dah tak ada, jom kita balik. Dia cakap dengan bisu, sila buka muka semua, saya nak ambil gambar ni. First day kelas ni. Prof, Yo darling. ada orang kisah salam kat Prof. Waalaikumsalam. Siapa pula kisah salam kat aku tu? Dia kata bekas classmate Prof. Bekas classmate ayah kau ke? Ya. Ayah Allah, anak siapa? Khairul Anwar. Iya, group mate saya ni. Ya. Orang Penang kan? Saya lahir Penang. Ya Allah, Noah nanti aku mesej Noah. Noah, anak engkau duduk kelas aku. Saya punya group leader. Kirim salam balik dengan ayah you. InsyaAllah. Dia pasal kalau ada masalah pukul. Seronoknya aku dengar perkataan tu. Memang kena anak engkau Noah. Tak, anak you bagus tengok ni. Sopan je dalam kelas ni. Buka muka. Buka kamera tu nak ambil gambar ni. Tengok Masyitah tu cantik ke gayanya? Oh, itu punya rupa. Umar, ke depan sikit. Umar, nampak lansik. Nampak siling tu, Umar. Depan sikit, Umar. Oh, Martini ni. Kita tukar nama you E nak. Banyak nama E. E. Confuse aku nama E. Okay. Samuel Raj macam mana rupa ni? Handsome guy. You tahu tak Samuel, I suka filem Tamil. Jadi buka lah muka you. I suka cerita Tamil, I suka cerita Hindi. Okay, that's all. Lawa sangat Afrina ni orangnya. Ya Allah, semua orang lawa lah. Ada satu pun tak lawa. Okay, thank you. Bye-bye. Love you. Semoga anda semua sihat walafiat. Jangan pergi merata-rata berada di kolej. Cukup saja jangan duduk menyemak keluar. Jangan menyebar virus kat orang. Okay? Oh, ini sampai 4 orang ni dalam bilik ni. Boringnya. Boringnya duduk dekat-dekat gitu. Duduk jauh sikit ni. Dah lah tak pakai pelitup muka. Apa ni? Oh, Muaz ni, ya Allah. Ini punya Muaz ni. Duduk bertempik dengan Izani ni kenapa? Dah, bye-bye. Left pada group plus. Please. Keluar. Mana pula aku nak keluar ni? Oh, sini. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof. Thank you, Prof.